Saya tidak dapat menghasad orang atas sesuatu daripada dunia. Jika ia ahli syurga, maka bagaimana saya akan iri hati padahal ia ahli syurga? Dan jika ia ahli neraka, maka untuk apa hasad terhadap orang yang bakal masuk ke dalam neraka? Bukan bertanya, berkata ya. Jadi Muhammad bin Sirin ni berkata, dia kata saya tak boleh nak hasad dengki kepada orang ini yang ada di atas muka bumi ini, dengan andaian kalau dia ahli syurga, buat apa saya nak hasad dengki kepada dia ya. Sebab kalau saya dengki pun kepada dia, saya tak dapat apa pun. Tak mungkin saya akan dapat syurga, sebab syurga itu milik Allah ya. Kalau saya baik, saya bagus, saya pun akan masuk syurga juga. Tapi kalau saya jahat, dengki macam mana sekalipun, maka dia masuk syurga, saya mungkin ke neraka. Jadi begitu juga dia kata, kalau dia ahli neraka, dia kata, saya nak dengki macam mana kepada dia? Sebab dia ahli neraka. Tak ada istimewanya orang yang akan masuk ke dalam neraka. Maka tak ada sebab untuk saya dengki kepada orang yang tidak ada istimewa. Al-Hasan Basri berkata, hai anak Adam, mengapakah engkau iri hati terhadap saudaramu? Maka jika Allah memberi sesuatu kepada orang yang engkau hasad itu kerana kemuliaannya di sisi Allah, maka untuk apakah engkau hasad kepada orang yang dimuliakan Allah? Jika tidak demikian, maka untuk apakah engkau hasad kepada orang yang akan masuk ke dalam neraka? Macam tadi juga lah lebih kurang. Abu Lais As-Samarkandi berkata, 3 macam orang yang tidak akan diterima doanya. 3 jenis manusia yang mana kalau dia berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala tak pandang kepada muka dia. Kalau Allah Ta'ala tak pandang muka dia, bagaimana Allah Ta'ala nak terima doa dia? Ya tak? Sebab bila kita berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala akan pandang wajah kita ya. Pandang kepada wajah kita, tujuannya nak tengok apa yang kita minta ya. Baik, yang pertama, orang yang makan barang yang haram. Nombor 1 Jadi hak nombor 1 ni, makan benda yang haram. Sebab itu yang haram ini, selagi mana kita tahu dia haram, tak molek, tak bagus, ketepikan. Dia ada satu lagi yang haram, tapi dia panggil syubhah. Syubhah ni kita keliru, confuse, haram ke halal. Artinya syubhah ni dia duduk tengah-tengah ya. Kadang-kadang boleh jadi benda tu haram ya, tetapi status dia ialah syubhah. Kalau makanannya mungkin kita makan benda-benda yang ada di kedai ya. Jadi taraf dia ya, zahirnya syubhah ya. Pasal apa dia? Sebab asalnya dia halal. Contohlah kita katakan ya, yang orang selalu cakap macam mi ya. Mi ni ada orang kata dan saya pernah pergi tengok orang buat mi, Cina buat mi ya, masa kecil-kecil dulu. Masa tu tak timbul isu lemak babi ke apa, tak ada ya, kecil-kecil dulu saya ingat lagi lah pergi ya. Pergi tengok dia buat. Memang kalau tengok tu tak lalu nak makan dah, tapi ada ke tidak lemak babi kita tak tahu. Tetapi ada orang kata mi ni nak tahan kena ada benda tu ya. Baik, tapi mi tu asal dia dibuat daripada gandum. Gandum harus halal ya. Cuma kita tak tahu betul ke tidak ada diselaputi dengan minyak benda tu, lemak tu ya. Kalau kita rasa yakin dan kita tengok cara pembuatan dia, memang dia ambil lemak tu, maka confirm lah dia haram. Tapi masalahnya sekarang ni kita pun tak tengok ya. Dan kita pun tengok dia ada tulis halal. Sekarang ni orang yakin dengan halal, ada tulis halal. Halal itu pun kalau nak pertikai boleh lagi. Masa pemeriksaan dibuat ya, terhadap maknanya produk yang dikatakan halal itu, boleh jadi dia akan buang benda-benda yang semua tak elok ya. Tapi time kawan tu tak check, masuk balik kalau nak confuse lah. Tetapi kita yakin kepada logo, okey pakai ya.
Jadi dalam kes ini cuma satu saja yang kita boleh hazar dipanggil, berwaspada, atas nama kita nak jadi orang yang bagus, yang warak dipanggil. Warak-warak ni dia antara ciri orang warak ialah dia cuba tinggalkan yang syubhat. Antara caranya ialah kita tengok ini buatan daripada orang Cina, yang Cina oleh kerana ada hak Melayu, itu cara dia. Ada mi yang dibuat oleh orang Melayu, kita ambil hak Melayu. Huduh-huduh orang Melayu, dia takkan campur benda tu. Itu maknanya warak kita lah. Tapi kalau kita ni jenis bedah belaka, hak Cina pun buat, Melayu pun buat, itu tak warak lah orang panggil. Banyak aspek yang kita boleh pertikaikan. Hak Cina ada, hak Melayu ada. Maknanya kalau beli hak Cina, maknanya kita ni sah. Pertama, kita tak cermat dia sedut makan minum. Yang keduanya, kita ni tak ada langsung orang panggil sensitivity kita terhadap barangan produk Melayu, produk orang Islam dengan produk orang kafir. Di mana sepatutnya kita bantu produk orang Islam, ketepikan barang orang kafir atas nama nak tolong ekonomi orang Islam. Itu aspek-aspek yang kita kena ambil kira. Warak satu hal, nak tolong orang Melayu ataupun orang Islam satu hal. Jadi dari sudut maknanya makan yang haram ni, satu sumber tu beli ayam, tapi sumber duit kita tu daripada rasuah, haram juga. Ataupun yang macam tadi, kita yakin ada unsur yang kuat sungguh, yakin kita bahawa ada benda yang tak elok, campur bau dengan lemak-lemak dan sebagainya, maka kita ketepikan. Supaya apa dia? Darah daging kita ni adalah darah yang bersih. Bila berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala angkat. Yang kedua, orang yang suka ghibah, membicarakan kejelekan orang. Nombor dua, ini pun Tuhan tak pandang juga ni. Jenis suka kita dah bincang dulu, membicarakan ghibah ni ada yang dibolehkan, dengan tujuan nak menyelamatkan orang. Bolehlah cerita kepada orang lain, cerita tu dengan tujuan supaya orang lain selamat. Jangan ambil dia sebagai menantu, jangan berkawan dengan dia, Tapi kalau sekadar cerita nak menjatuhkan dia, nak burukkan dia, memang perangai dia pun dah buruk. Mengumpat ialah benda yang buruk yang ada pada orang tu. Memang betul dia buruk, tapi duk cerita buat apa kat orang? Kalau sekadar nak suruh orang tu maknanya suka kat kita, benci kat dia, itu dipanggil ghibah. Tapi kalau nak selamatkan orang, tak apa. Nombor tiga, siapa yang dalam hatinya ada hasad dengki atau iri hati terhadap kaum muslimin. Ini yang ketiga. Jadi tiga keadaan ini, tiga sifat yang ada pada manusia ini, Allah Ta'ala tidak akan angkat ataupun tidak akan terima doa dia. Ibnu Syihab dari Salim, dari ayahnya, dari ayahnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain rajulun atahu Allahul Quran wa huwa yaqumu bihi al-lail ana al-lail wan nahar wa rajulun atahu Allahu malan wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wan nahar. Tak boleh hasad dengki kecuali dua perkara. Kalau nak hasad dengki boleh, dua perkara ni je Nabi kata. Pertama, seorang yang diberi Tuhan kepandaian dalam Al-Quran, maka digunanya siang dan malam. Kepandaian dia dalam bab Al-Quran, nak dengki dia boleh. Tapi dengki bukan maksud dengki ke dia lepas tu nak cari jalan, cari tok bomo. Bukan. Dengki yang dimaksudkan di sini ialah kita dengki, iri hati ke dia sebab dia ada kelebihan benda tu. Maka kita cuba lawan dia dengan cara kita pergi belajar. Tak boleh lawan dia, mengatasi dia. Sekurang-kurangnya kita dapat sama dengan dia ataupun rapat dengan dia. Dapat rapat. Ni jauh sangat ni. Dia hebat dalam Al-Quran. Kita duduk 2-3 batu orang panggil.
Pasal apa dia? Bacaan Al-Quran kita lintang pukang, ilmu agama kita pun lintang pukang juga, ya. Maka kita belajar supaya makin lama makin rapat. Tak boleh menandingi pun tak apa, asalkan bersamaan ataupun dapat menyamai. Yang keduanya, seorang yang diberikan Allah kekayaan, maka ia bersedekah siang dan malam, ya. Orang Allah Ta'ala bagi kekayaan ke dia, lebih rezeki, lebih, kita tengok dia lebih, tapi dia kita tahu perangai dia ni memang dia suka sedekah, ya. Sebab tu sedekah ni tuan-tuan, dia saya dah sebut selalu, sedekah ni tak salah dari sudut etika dia. Kita sedekah depan orang dan beritahu ke orang, ya. Tapi kena jagalah hati, ya. Kena jaga hati kita, beritahu ke orang ke, ataupun maknanya orang panggil, orang tengok, orang tahu. Pasal apa dia? Nak timbulkan satu perlumbaan supaya kita ni pakat raja sedekah belaka, ya. Jadi kalau ada orang yang kita tahu dia kaya dan dia ni memang dermawan, nak dengki dia boleh, ya. Tetapi dengki macam mana? Dengki nak lawan dia. Lawan macam mana? Nak paling tidak lawan punya lawan rapat sama dengan dia. Kalau dia RM10 sehari sedekah ke orang, maka kita pun RM10 juga. Selama ni aku dah sedekah lebih kurang RM5, tapi aku tahu dia RM10 sehari. Okey, kita lawan. RM10 sehari tuan-tuan, sedekah ni 300 je sebulan, bukan banyak pun, ya. Cuma oleh kerana iman kita nipis, maka hak kita bagi pun nipis, ya. Padahal RM300, orang kalau gaji income dia RM10,000, tak boleh ke campak RM300 untuk masjid surau, kan? Tapi inilah dia iman. Iman itulah yang segala-galanya, yang menyebabkan kita rasa kecil duit RM300, RM300, RM3,000 ke sebulan nak bagi untuk orang panggil untuk saham kita di hari akhirat besok. Kita pun dah tahu bahawa akhirat besok, kalau sekiranya kita nak suruh kita dapat selamat dalam alam akhirat, dalam kubur besok, kita kena ada pahala. Pahala yang terus berjalan ini sedekah, antaranya sedekah duit, terutama sekali sedekah-sedekah untuk yang jenis jariah, yang kekal, bina surau ke, masjid ke, sekolah agama, ya. Jadi kita apa salahnya ambil sikit, 300 ke. Kalau rasa orang panggil gayak sangat nak sedekah 3,000 sebulan, 300 sebulan, ya. 300 sebulan, setahun 3,200. Apa ni 3,600, ya. Tapi kalau nak bagi 3,600 sekaligus tongkol tu dia gayak, kan. Nak bagi benda lain tak apa, sport rim kadang-kadang boleh tuan-tuan. Setahun tu ada orang saya jumpa, budak-budak, ya, nak kata muda tak juga, tapi ada anak dah, kan, orang muda lah dia. Tapi 3,600, saya tanya dia kata 4,000 sekali dengan tayar apa semua. 4,000 tu murah. Dan dia kata dia ni suka tukar sport rim setiap tahun dekat-dekat nak gaya, dan dia ni kerja hebat sikit lah, ya. Kerja hebat, gaji pun saya tanya lebih-lebih kurang, dia kata campur-campur lebih lah, 10,000 lebih, engineer, kan. Tapi itulah manusia, bila dah dia tak ada agama, tak ada masalah. Cuba minta dengan dia 3,000 ataupun ya tak payah banyak, 2,000 setahun, setongkol duit, ya, sekaligus. Gaya boleh demam kura, ya. Tapi tuan-tuan, untuk benda-benda yang bila mati besok habis dah sporing kita tu, ya. Kita dah tahu benda bila kita mati, bab duit ni mati besok, hak sedekah tu lah yang akan selamatkan kita. Bacalah ayat macam mana pun tuan-tuan, kalau iman tak masuk dalam diri, dalam hati kita, benda tu tak akan jadi, tak akan menjadi satu kenyataan. Hatta duit kita dalam bank banyak, cuba tengok hari Senin besok, lusa ni, cuba tuan-tuan pergi cek sekali tengok. Kok tuan-tuan pun tak apa tahu berapa duit dalam bank, campur pencen dia masuk tiap-tiap bulan. Ada tak lebih 100,000? Lepas tu 100,000 tu cuba kira balik. Aku ni umur 65, letaklah bajet 5 tahun lagi ada, agak-agak boleh mati tak? Pencen ada. Sebenarnya kalau buat, katalah ada 100,000, 100,000 tu bagi pada masjid, tak mati lagi, sebab anak pun bagi tiap-tiap bulan. Pencen je ada lagi, kereta semua habis bayar dah, rumah habis bayar dah. Tapi kita ni tak mikir lagu tu,
Tak mikir. Kalau mikir lagu tu tuan-tuan, macam Cina mikir. Hari Sabtu bagi lebih sikit lah. Cina mikir tuan-tuan, kalau bab pendidikan, nak bina sekolah tuan-tuan, buat sekali majlis makan dapat 13 juta. Melayu buat majlis makan, nak buat surau ke, nak buat apa, sekali buat majlis makan, kos majlis makan, makan malam ke apa benda, habis 5,000 dapat 10,000. Tolak 5,000, tinggal 5,000 je dapat. Cina sekali majlis makan juta, 10 juta. Saya ramai berkawan dengan Cina. Dia kata Cina, kita tahu ini boleh bantu kita dalam kubur. Dia cerita kubur. Cina ni dia cerita kubur, dia tak cerita sampai akhirat. Kita sebut akhirat, kubur akhirat kan. Dia cerita sampai kubur je. Ini boleh bantu kita lah dalam kubur besok. Cina jadi benda-benda ni, kalau kita ada perasaan nak dengki pun kepada orang yang derma banyak, boleh dengki, tapi dengan hasrat nak menandingi dia supaya kita ni sama dengan dia ataupun lebih baik daripada dia dari sudut dermanya. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama wa li jami'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hari Khamis, malam Jumaat minggu ni, kita akan adakan majlis tahlil dan solat hajat perdana untuk anak-anak kita yang akan masuki alam persekolahan. Jadi kalau ada anak cucu pakat mari belaka lah. Hari Khamis malam Jumaat, sekali dengan baca Yasin semua ada. Dan kita ada jamuan makan, dan siapa-siapa yang nak bagi sumbangan untuk majlis makan tu, mungkin orang ramai sikit lah hari tu jadi boleh jumpa setiausaha ataupun pihak masjid lah. Kok ada nak bagi kambing ke, kalau ada kambing tu saya akan isytiharkan ada jamuan kambing. Dia ramai lagi, makin ramai kemudian hari ni ada senam aerobik untuk wanita di Dewan apa tu, Greenwood, Dewan orang ramai.